Salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dirahmati Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan rahmat tersebut kita dapat mengabdikan diri kita pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala yang kita kerjakan, yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita diberikan ganjaran yang cukup istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan dalam golongan yang bakal menerima syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada subuh yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita melihat sedikit pandangan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan rumah tangga dalam Islam, dalam hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan seorang isteri yang patuh dan akur kepada suaminya, sehinggalah memasukkan isteri tersebut ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis yang diterjemahkan dalam kitab ni, apabila mengerjakan oleh seorang perempuan akan sembahyangnya 5 waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan dan memelihara ia akan farajnya ataupun maruahnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya, masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kendaki. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW, walaupun kita tahu bahawa wanita ini adalah di antara golongan yang akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Rasulullah SAW memasuki syurga dan didapati di belakangnya adalah seorang wanita, bukan seorang lelaki. Jadi daripada hadis tersebut kita dapat tahu bahawa wanita ni seolah-olahnya mudah untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang diriwayatkan ataupun yang diceritakan semula oleh Ummu Salamah, Ummu Salamah ni salah satu daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Salamah ni di antara mempunyai tubuh badan yang agak besar, tubuh badannya besar. Sebab satu malam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan dalam kegelapan tersebut, dia melihat satu susuk tubuh yang besar. Dia yakin ini adalah Ummu Salamah. Dia yakin itu adalah Ummu Salamah. Jadi Umar mendapati memang di Ummu Salamah. Lalu Umar bertemu dengan Rasulullah SAW menceritakan tentang kewajaran isteri-isteri Rasulullah SAW ini untuk sentiasa menjaga maruah dia. Bukan maksud saya isteri-isteri Rasulullah ini tidak menjaga maruah, bahkan mereka lah di antara golongan yang cukup menjaga maruah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar mencadangkan beberapa perkara terhadap wanita, sehingga turunlah beberapa ayat suci Al-Quran dalam surah Nisa itu, terutamanya yang berkaitan dengan penutupan aurat ataupun memakai tudung yang labuh min jalabibihinna, sehinggalah kepada dadanya yang di bawah. Itu turun ayat tersebut daripada penelitian dan pandangan ataupun cadangan daripada Sayyidina Umar. Jadi kalau kita melihat kepada hadis ini, wanita itu adalah cukup mudah untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala daripada mana-mana pintu.
Syarat dia ialah dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu. Ya, dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu. Ya, kita pun sembahyang 5 waktu juga. Ya. Sebab itu datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW di zaman Rasulullah dahulu, ya, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah memadai? Ya, adakah cukup? Ya, dengan saya hanya melakukan perkara-perkara yang wajib. Kerana dia hanya solat 5 waktu sehari semalam. Kalau bulan Ramadan dia berpuasa, kalau bulan haji dia pun haji, kalau ada rezeki dia pun keluarkanlah zakat dia. Ya. Cukup tak ya Rasulullah? Kerana saya tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara sunat. Ya, perkara-perkara sunat. Sedangkan perkara sunat itu cukup banyak. Ya, cukup banyak. Yang perlu saya lakukan. Ya. Jadi dia sahabat ni minta pandangan, cukup tak ataupun memada tak kalau seseorang itu hanya melakukan kewajipan saja, yang wajib-wajib saja, atau yang fardu-fardu saja, tanpa melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat. Macam kita sebelum sembahyang subuh kita sembahyang sunat kan. Nanti kalau kita dah habis kuliah ni, masuk waktu syuruk, kita sembahyang sunat syuruk kan. Dia tak nak benda-benda sunat ni, dia tak nak lakukan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, boleh. Rasulullah tidak explain tentang bagaimana sembahyang fardu itu wajib dilakukan dan sebagainya. Tidak seperti mana jawapan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain. Apabila ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah akan explain, menerangkan satu demi satu tu dengan agak perinci, sehingga sahabat yang bertanya itu merasa puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi bila sahabat ni bertanya, cukup tak dengan saya melakukan perkara-perkara wajib ni? Yalah macam kita, macam saya ialah umur dah hampir-hampir 60. Bila kita nak sembahyang sunat ni kadang-kadang, ataupun puasa sunat Senin Khamis, atau puasa pada hari putih 13, 14, 15, susah juga. Susah. Dengan usia, dengan faktor sakit, dengan faktor kesihatan dan sebagainya, kadang-kadang tidak memungkinkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara sunat ni. Jadi sahabat tadi itu bertanya, boleh tak hanya sekadar melakukan yang wajib atau yang fardu saja, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang lain, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, perkara-perkara fardu yang diperintahkan kepada kami ini cukup banyak. Bagi dia cukup banyak, cukup membebankan kepada dia. Cukup membebankan kepada dia. Jadi ada tak perintah-perintah lain? Ada tak perintah-perintah lain yang disuruh kepada kami selain daripada perkara fardu? Sahabat bertanya begitu. Dia merasakan sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dengan haji dan sebagainya, perkara-perkara yang wajib ni cukup membebankan kepada. Macam kita lah sekarang ni, kadang-kadang ada setengah orang dia rasa cukup berat, cukup terbeban bila nak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Cukup terbeban. Walaupun sepatutnya kita melakukan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan rasa gembira, rasa seronok, dengan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau nak meninggalkan sesuatu yang dilarang, macam tengok bola, bukan dilarang lah, maksudnya tidak berapa kita sanggup tak tidur malam tengok bola. Kadang-kadang kita tak sanggup untuk bangun malam untuk qiyamul lail. Kan dua yang berbeza. Suatu yang tidak digalakkan untuk kita, satu yang digalakkan tapi kita tak mampu. Seolah-olah banyak perkara-perkara yang terbeban kepada kita, terbeban kepada kita, dengan dan Allah sendiri pun menyatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan kepada kita selain apa yang kita mampu untuk kita lakukan, untuk kita mampu lakukan. Jadi
apabila Ummu Salamah tadi itu menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, menceritakan tentang golongan wanita yang boleh memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya dengan sembahyang 5 waktu. Apabila seorang isteri ataupun seorang perempuan mengerjakan sembahyang 5 waktunya, mengerjakan puasa Ramadannya, seolah-olah wanita ni ada di kalangan mereka yang tidak mengerjakan ibadah solat dan juga ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebab dikhususkan hadis ini kepada golongan wanita. Seperti mana hadis yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Mana dimulakan la yasriku syarik hina yasriku wa huwa mu'min. Mana dimulakan hadis tersebut dengan az-zaniyah, atau dalam Al-Quran tersebut az-zaniyatu waz-zani. Mana dimulakan perempuan dulu, perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina, seolah-olah yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya zina, ni ialah kebanyaknya golongan wanita. Nak tunjuk begitu, nak tunjuk begitu. Tapi dalam hadis yang memula saya sebut tadi itu, bagaimana Rasulullah SAW memasuki surga dan dilihat di belakangnya wanita. Jadi nak tunjuk bahawa wanita ni adalah satu golongan yang mudah terpengaruh, mudah terpengaruh dengan godaan, sama ada untuk melakukan kebaikan ataupun untuk melakukan benda-benda yang tidak baik. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahawa seandainya seorang wanita itu dalam kehidupannya dia melakukan sembahyang 5 waktu dan melakukan puasa Ramadan dan memelihara maruah dia, memelihara maruah dia, mana memelihara maruah ni ialah dengan tidak tabarruj. Tabarruj ini ialah dia memakai sesuatu yang menonjolkan kecantikan dia, kecantikannya di hadapan halayak ramai. Hayalah. Kalau setakat kita pakai telkung seperti kita sembahyang di masjid ini, okey kan. Tapi kalau kita keluar daripada masjid ini, kita dah pakai tudung yang kecil, tudung yang kecil, baju yang agak sempit dan sebagainya, itu mana itu bertabarruj. Mana seolah-olah perempuan ini mudah sangat terpengaruh dengan tabarruj, dengan menonjolkan kecantikan dia ataupun sesuatu yang menarik daripada dirinya itu kepada orang lain selain daripada suami dia ataupun keluarga dia di sana. Menjaga maruah, menjaga maruah, menjaga maruah. Kemudian mengikut ia akan suaminya, di mana mengikut ia akan suaminya, mematuhi segala perintah daripada suami. Masa mengikut perintah suaminya, apa yang disuruh oleh suaminya, selagi mana ia tidak berlawanan dengan hukum syarak, maka wajib bagi wanita itu atau isteri itu mematuhi segala perintah yang diperintahkan oleh suaminya. Kadang-kadang perintah ini bukanlah perintah wajib sembahyang. Wajib sembahyang itu diperintahkan daripada hukum syarak kita, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perintah-perintah yang wajib ni, segala perintah yang baik yang perlu dilakukan oleh wanita selagi mana ia tidak berlawanan ataupun bertentangan dengan hukum syarak. Jadi seandainya 4 perkara ini dapat dilaksanakan oleh wanita dengan sebaik mungkin, dengan sebaik mungkin, nescaya dikatakan ataupun diberitahu kepada wanita itu oleh para malaikat, masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala daripada mana-mana pintu yang kamu sukai. Mana-mana pintu, seolah-olah pintu apa pun, kalau kita kan bulan puasa biasa kita dengar pintu Ar-Rayyan, syurga Ar-Rayyan, pintu masuk bagi khusus bagi orang-orang yang berpuasa, Ar-Rayyan tu. Jadi di sana dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala ni terdapat pintu-pintu yang lain, mana pintu-pintu orang yang melakukan solat. Contohnya ada pintu dia yang memperlihatkan solat, yang seronok dengan sembahyang dia. Dia kalau masuk masjid Kota Damansara ni, dia solat sunat tahiyatul masjid, kemudian dia solat sunat
macam-macam solat yang dia lakukan, macam-macam solat dia lakukan. Memang dia seronok. Kita tengok dia sembahyang tu pun cukup cantik. Tidaklah tergesa-gesa, seolah-olah tergesa-gesa solat dia. Memang mana bila begitu keadaannya, maka orang itu akan masuk ke dalam surga Allah SWT itu melalui pintu-pintu yang dinamakan babus solah, bab kepada pintu kepada sembahyang. Jadi bagi wanita seperti ini, dia boleh masuk dalam surga itu mengikut mana-mana pintu yang disukainya. Mana kalau mungkin dia bertemu dengan kawannya yang satu masjid di Kota Damansara ini yang sama-sama selalu solat, maka dia akan berkawan dengan dia dan masuk pintu mana-mana pintu secara bersama, Tapi mengenai mengikut ia akan perintah suaminya tadi itu ialah mana sehingga suaminya redha kepada dia. Redha kepada dia. Mana kalau suaminya tak redha lagi, maka sukar bagi wanita ini untuk memasuki surga dengan melakukan segala ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis yang lain, rahimallahu imra'atan, maka dirahmatilah seorang wanita ataupun seorang istri iza qama minal lail, apabila dia membangunkan malam-malamnya, wa aiqaza zaujataha, mana dia membangunkan juga suaminya. Mana kalau perempuan ini perempuan yang membiasakan dirinya dengan qiyamul lail, maka hendaklah dia membangunkan istrinya ikut solat bersama ataupun ibadah bersama dengan suami. Itu dalam satu hadis begitu. Begitu juga dengan seorang suami, rahimallahu rajulan iza qama minal lail. Sama juga hadis itu lebih kurang. Mana-mana seorang suami apabila dia membangunkan malam-malamnya untuk dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah membangunkan istrinya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW telah membangunkan malam dia, bila sampai kepada peringkat witir, witir satu rakaat, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah itu witir satu rakaat. Mana Rasulullah akan mengejutkan mana-mana isteri yang ditinggal pada malam tersebut. Karena kalau malam tu dia bersama nafsiyah, dia akan kejutkan istrinya tu untuk sama-sama solat. Setidak-tidaknya witir satu rakaat, ini direndahkan oleh yang disuruh oleh Rasulullah seperti itu. Jadi mana perintah tadi itu sehingga menjadi satu keredaan ataupun kesukaan atau kegembiraan atau puas hati kepada seorang suami terhadap perbuatan ataupun perlakuan yang dilakukan oleh seorang istri dalam mematuhi ketaatan dia kepada perintah ataupun suruhan daripada suami dia tadi itu. Dan satu hadis yang lain pula, Nabi SAW bersabda, yang maksudnya sebaik-baik lelaki daripada umatku itu yang terlebih baik, iaitu mereka itu bagi segala perempuan mereka. Dan sebaik-baik perempuan daripada umatku itu yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya pada tiap-tiap siang dan malam pahala beribu-ribu pahala orang yang mati syahid, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan keadaannya mereka itu sabar akan Allah taala. Ini nak tunjuk bahawa hadis ini peranan seorang suami, yaitu mengurus keluarganya dengan yang terbaik. Seorang suami mengurus keluarganya dengan terbaik. Bila seorang itu diijab kabulkan, maka tanggungjawabnya kepada isteri itu bermula. Seandainya isteri itu tidak mempunyai ilmu berkaitan dengan fardu ain, maka menjadi kewajipan kepada suaminya mengajarkan istrinya fardu ain ini, sehinggalah istrinya faham.
Ya, setidak-tidaknya istri itu faham tentang hukum, ya, hukum at-tahara, bersuci. Ya. Macam mana nak basuh baju suami, macam mana nak basuh baju isteri, macam mana nak basuh baju anak-anak yang kecil dan sebagainya. Kalau anak tu dah besar, maka dia ada cara basuhan dia. Semua itu naklah diketahui oleh seorang dia. Dikhawatiri kalau si isteri itu membasuh baju-baju dan dicampur dengan baju ke anak-anak, kemungkinan ada najis ataupun sesuatu yang kotor yang menghalang daripada sahnya sembahyang seorang suaminya tadi itu. Memang wangi, baju tu ditaruh pewangi, ya, taruh sabun yang wangi, taruh pewangi, ya, mana pelembut dan sebagainya. Memang, tapi dia tidak menghilangkan kepada najis apabila kita basuh secara melalui mesin basuh tersebut. Contoh, mana perkara-perkara seperti itu wajib bagi suami itu mengajarkan kepada si isteri tadi itu. Alah, isteri saya, suami saya ni pun sama dengan saya. Allah menjadikan pasangan suami itu min zawjaini isnaini, mana daripada pasangan yang berdua-dua ni min nafsil wahidah. Dalam Al-Quran yang lain, Allah menjadikan pasangan tuan-tuan tu min nafsil wahidah, pada jiwa yang sama-sama ya. Perangai dia, attitude dia, apa semua lebih kurang sama. Kalau tuan-tuan perhatikan pada isteri tuan-tuan ataupun ibu-ibu di belakang tu, tengok pada suami, dia punya attitude tu sama aja lebih kurang. Sebab itu kita tidak, mana kalau kita nak marah pada isteri kita ataupun sebagainya, maka kita tengok pada diri kita pun lebih kurang. Sebab itu dengan jiwa yang sama, pasangan itu seolah-olah sama dari sudut perwatakan dan sebagainya, itu menyebabkan kita akan merasa lebih sabar di atas kerenah isteri ataupun kerenah suami tadi itu. Itu yang Allah sebut min nafsin wahidah, daripada jiwa yang sama. Allah pasangkan pasangan kita itu dengan jiwa maksudnya sama. Sebab itu dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik suami, sebaik-baik suami di kalangan umat itu yang terlebih baik mereka itu kepada istrinya. Baik itu bukan maksudnya saban hari dibelikan emas di pohkong, bukan. Mana setiap hari itu suaminya menasihati istrinya untuk menggalakkan supaya dia lebih taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang suami yang terbaik, mana menyuruh kepada orang yang di bawahnya itu untuk sentiasa mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan, sebaik-baiknya. Menghormatkan, mana diajar kepada mereka akhlak, diajar kepada mereka fardu ain dan sebagainya, sehingga isteri itu atau suami itu melaksanakan suatu kepatuhan itu dengan segala keikhlasan mereka, bukan kerana perintah, bukan kerana suruhan daripada suami tadi itu. Jadi seorang lelaki ataupun seorang suami itu yang terbaik di kalangan kamu ialah mereka yang terbaik kepada isteri-isteri mereka ataupun anak-anak mereka ataupun orang yang di bawah tanggungan mereka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin itu hendaklah menjaga kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya. Begitu juga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, golongan wanita. Siapakah golongan wanita yang terbaik di kalangan umat Rasulullah SAW? Di kalangan umat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa golongan wanita ataupun isteri yang terbaik di kalangan umatku itu ialah mereka yang mampu untuk melayan suaminya dengan terbaik, melayan suaminya dengan terbaik. Tak kiralah macam mana dilayan suaminya tadi itu, disediakan kehidupan yang istimewa walaupun dalam keadaan yang sederhana kehidupan mereka, tapi diberikan layanan yang istimewa kepada suami tadi itu. Bahkan bukan sekadar itu saja yang diberikan kepada wanita ini, iaitu dianggap ataupun diiktiraf oleh Rasulullah SAW sebagai golongan yang istimewa, bahkan diberikan ganjaran pahala, diberikan ganjaran pahala siang dan malam kehidupan wanita itu dengan pahala yang beribu-ribu, seolah-olah mendapat pahala daripada orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak bayangkan
Bukan sekadar diiktiraf oleh Rasulullah istri-istri ini sebagai golongan yang istimewa di sisi Allah, di sisi Rasulullah, bahkan diberikan ganjaran yang cukup banyak apabila dia melaksanakan tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada perintah-perintah ataupun suruhan-suruhan daripada suaminya. Hal keadaannya mereka itu sabar lagi dengan Allah Taala. Nak sabar ni ya, payah sebenarnya. Ya, sabar ni suatu perkara yang payah. Ya, kita nak sembahyang, kita nak beribadat, nak sabar. Ya, nak kalau sembahyang itu kita nak baca surah Fatihah dan surah-surah ataupun tasbih-tasbih ataupun tahiyat itu dengan betul-betul. Kadang-kadang kita dah hafal daripada kecil sehingga yang kita sekarang berusia sama-sama sekarang ni kita tak betulkan pun baris dia ataupun kita tak sebut dengan betul. Mana sifat huruf dan sebagainya, itu semua kena kita buat dengan sebaik mungkin. Kita lakukan dengan sebaik. Sebab itu sabar ini Nabi pernah bersabda as-sabru al-jannah. Sabar ini ganjaran dia syurga. Sabar ini ganjarannya syurga. Sebab itu sabar ini memerlukan kepada satu daya yang cukup besar. Yang cukup besar untuk kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Umamah radhiyallahu anhum, mereka pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, masih berkaitan dengan isteri dan juga suami. Dalam hadis ini tidak memberi faedah, maksudnya tidak memberi faedah oleh orang yang mukmin, kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikannya baginya daripada isteri yang solehah, maka menyuruh akan suaminya akan dia, nescaya mengikut perempuan itu akan dia. Yang pertama, jika memandang ia kepadanya, nescaya menyuka ia akan suaminya. Itu yang kedua. Dan apabila bersumpah ia atasnya, nescaya memberi kebajikan ia akan dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jika gaib suaminya daripadanya, nescaya memeliharakan ia akan dirinya dan harta suaminya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ni menceritakan tentang berapa ciri ataupun kriteria kepada seorang isteri yang solehah, kepada isteri yang solehah. Mana dalam hadis ini tidak memberi faedah oleh seorang mukmin kemudian daripada takut kepada Allah. Yang utama kepada semua manusia, tak kira lelaki ataupun perempuan, yang digalakkan kepada seorang lelaki atau perempuan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang asas pokok dia. Kalau kita mampu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan setiap hari Jumaat itu kita disuruh oleh khatib untuk ittaqullah, untuk kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pokok asas. Mana kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni seolah-olah tidak ada makna langsung, meaningless, tak ada makna pun. Kalau tuan-tuan hidup ke masjid, ke surau, tapi tidak ada ketakwaan ataupun ketakutan ataupun takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terutama kepada isteri-isteri yang nak bergelar sebagai isteri yang solehah. Mana suami itu hendaklah menjadikan pasangannya ataupun istrinya itu sebagai pasangan yang solehah. Itu mana perkara kedua yang patut dilakukan oleh seorang suami tadi itu ialah dengan menjadikan istrinya istri yang solehah. Maka menyuruh, ini ciri yang pertama, maka menyuruh oleh suaminya akan dia, nescaya mengikut perempuan itu akan dia. Pada apabila suaminya memerintahkan sesuatu perkara yang
tidak berlawanan dengan Al-Quran ataupun hukum syarak, maka isteri itu wajib melaksanakannya. Ya, walaupun susah perkara itu, walaupun payah perkara itu, ataupun perkara itu senang dan mudah untuk dilakukan, maka wajib bagi seorang isteri itu untuk melakukannya. Ya, mana kalau dia tak buat benda seperti itu ataupun perintah-perintah daripada suaminya, apa kesan kepada isteri tadi itu? Maka isteri itu dinamakan isteri yang nusyus ataupun isteri yang derhaka. Kesan daripada isteri yang nusyus atau derhaka ni apa dia? Maka dia tidak akan mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zaliklah. Saya mengharapkan dan mengikut hadis ini, hendaklah seorang suami itu menjadikan istrinya istri yang solehah. Faham dia tentang suruhan dan perintah daripada suaminya itu, hendaklah wajib dilakukan. Itu yang pertama. Ciri yang pertama ialah seorang istri itu nak digelar sebagai seorang istri yang solehah, iaitu dengan melakukan segala perintah yang diperintahkan ataupun suruhan yang disuruh oleh suami. Kemudian yang kedua, ciri-ciri isteri yang solehah ini, apabila suaminya melihat atau memandang kepada dia, isteri itu melakukan sesuatu perkara yang menyukakan hati suami. Mana dalam kehidupan berumah tangga ni, hendaklah seorang isteri itu melakukan sesuatu yang menggembirakan. Yalah, kalau makan hidangan makanan itu walaupun simple, tapi suaminya seronok dengan makanan tersebut. Itu contoh kalau makanan. Kalau kita hidup dalam rumah tangga ni, mungkin kekemasan rumah, sofa disusun, baju dilipat, apa semua tu susun rapilah rumah tu, seronok je suami. Kadang-kadang dah berkahwin ni pula rumah macam nauzubillah lah, nak cakap. Sebab saya ada satu kes perceraian. Isteri itu mengadu di mahkamah dengan mengatakan suami dia tu pengotor. Mana kalau bilik tidur tu di tepi katil tu penuh dengan sampah. Penuh dengan sampah. Memang suami itu suka dia, kalau dia makan ke apa ke, kalau dia apa sajalah yang dilakukan, dibuang dalam bilik dia tu. Dan istrinya pula jenis yang tak rajin, bukan pemalas, cuma dia tak rajin. Istrinya jenis tak rajin nak membersihkan bilik tadi itu. Itu yang saya katakan tadi, mana Allah menjadikan pasangan ni min nafsin wahidah, daripada jiwa yang sama. Kalau suaminya itu jenis pengotor yang tu, istrinya pula jenis yang tak rajin nak bersihkan bilik dan sebagainya. Bila di hadapan hakim mahkamah tu, dia mengatakan begitulah, makna suami saya ni jenis yang begitu. Lalu ditanyalah oleh suami tu macam mana keadaan isteri dia yang sama seperti dia. Walaupun akhirnya permohonan cerai itu diluluskan oleh mahkamah lah, sebab banyak alasan-alasan yang lain. Sebab itu nak tunjuk pada hadis ini bahawa isteri itu hendaklah dia melakukan sesuatu yang menggembirakan suaminya. Macam tuan-tuan balik daripada masjid Kota Damansara ni, lepas isyak dengan balik sampai rumah, kopi kau dah terhidang atas meja. Cuma ada biskut ya, tapi sebab ada kopi tu rasa seronok. Contohlah, mungkin saya ni tak banyaklah pengalaman dalam berkahwin. Kahwin pun cuma seorang je, jadi mungkin yang ramai, yang ada 2-3 tu mungkin banyak pengalaman dia, mungkin berbeza antara satu sama lain Yang kedua, ciri yang kedua tadi itulah, hendaklah dia sentiasa menggembirakan kepada suaminya dalam apa jua keadaan. Kalau dulu mula-mula saya bekerja di Pejabat Agama Islam daerah Kelang, yang paling seronok bekerja ialah selepas hari raya. Paling seronok kerja selepas hari raya. Sebab apa? Sebab banyak pasangan yang datang ke pejabat agama untuk mengesahkan lafaz cerai. Bergaduh tercerai, bergaduh cerai. Suami kata balik rumah saya, kata isteri balik rumah mak saya, bergaduh cerai. Seronok. Lepas hari raya tu memang seronok.
Walaupun kerjanya banyak, tapi seronok mendengar cerita. Bukan seronok bekerja, tidak, seronok dengan cerita. Pasang-pasang ini jumpa, sebab dulu saya di antara kaunselor yang ada di pejabat agama tu, mana kita dengar kisah. Memang seronok macam-macam. Benda yang pelik-pelik, benda kecil-kecil je. Benda kecil-kecil akhirnya bercerai kan. Kalau kita rasa tak logik, tapi bagi mereka itulah. Sebab dia nak menegakkan hak mereka masing-masing. Itu yang seronok lepas hari raya tu. Berduyun-duyun yang datang, duyun-duyun datang untuk mengesahkan ataupun nak menyelesaikan masalah pergaduhan mereka tu, ya. Kemudian yang ketiga, apabila bersumpah atasnya, nescaya memberi kebajikan ia akan dia. Mana kalau suami itu bersumpah nak memberikan kesenangan ataupun kemewahan ataupun kebaikan-kebaikan kepada isteri itu, maka isteri itu yakin bahawa suaminya mampu untuk melakukan tadi itu. Mana isteri itu bersedia untuk berubah menjadi isteri yang baik. Bila suami kata saya akan buat itu, saya akan buat ini, maka isteri itu hendaklah berusaha untuk mengubah dirinya. Jangan pula suami saja ingin kebaikan, ingin perubahan, tapi isteri tak nak berubah. Sebab itu dalam ciri yang ketiga ni, bila suami itu bersumpah, maksudnya beria-ia, bersungguh-sungguh dalam untuk mengubah keluarga tadi itu, memberi, maka isteri itu hendaklah sama-sama turut mengubah dirinya ataupun keadaannya menjadi isteri yang solehah. Jangan suami beria-ia, isteri tak tahu buat dak je, tak jadilah kan. Tak jadi. Mestilah ada kedua-dua pihak saling bantu-membantu dalam perkara-perkara kebaikan. Allah pun suruh kita untuk melakukan perkara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu sentiasa tolong menolong dalam perkara yang baik dan perkara ketakwaan itu. Sebab itu tidak boleh satu pihak saja yang bersungguh-sungguh untuk menjadikan rumah tangganya tadi itu istimewa, bahkan satu pihak itu buat tak tahu, ataupun kadang-kadang isteri yang bersungguh-sungguh, suami juga buat tak tahu, itu pun tak boleh juga. Mana kedua-dua pihak hendaklah dia saling bantu-membantu dalam mengurus rumah tangganya, sehinggalah rumah tangga itu menjadi baiti jannati, rumahku syurgaku, rumahku syurgaku. Kita jadikan rumah kita semasa kita hidup dalam dunia ini menjadi salah satu daripada raudatun min riyadil jannah, sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, itu. Kemudian yang terakhir, sebagai isteri yang solehah ini, sebagai isteri yang solehah, iaitu apabila suaminya ghaib ataupun outstation. Mana kadang-kadang suami ini bukan kerja satu tempat dia, kadang-kadang disuruh pergi Johor, kadang-kadang disuruh pergi Perlis, tengok harum manis kan, kan kerja, sebab dia kerja mardi ataupun peladang, disuruh tengok harum manis, jadi pergilah 2 hari. Bila suami itu ghaib atau suami itu outstation, nescaya memelihara ia akan dirinya. Maknanya kalau ada ahli dulu kan ada pengali-pengali yang jual kapet datang rumah kan, ahli kapet ke ahli apa sebagainya, maka bila datang ahli kapet ni, isteri pun ahlan wa sahlan, mempersilakan kepada ahli kapet itu untuk bentang kapet-kapet dia di rumah. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh membenarkan mana-mana orang yang suaminya tiada di rumah itu untuk memasukkan lelaki itu ke dalam rumah ataupun menjual sesuatu di rumah, kalau ikut dalam prosedur perkahwinan seperti itu, ya. Maka hendaklah dia memeliharakan akan dirinya dan harta suaminya. Mentang-mentang suami outstation, dia pun geledah harta suami, dia ambilnya harta suami. Kecuali dalam kisah Hindun. Hindun ni ialah isteri kepada Abu Sufyan, isteri kepada Abu Sufyan. Satu hari Hindun ni mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami aku tu kedekut, dia bagi RM10, ini contoh kita lah, contoh, bagi RM10, tapi nak makan kerapu, kepala kerapu pun tak dapat RM10, ya kan. Lalu Hindun pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ambil lebih sikit daripada duit suami saya tu boleh tak? Tanpa pengetahuan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia sibuk, sibuk, dia terkenal di Mekah,
sebagai orang yang ada kewibawaan lah, orang percaya kepada dia. Tapi istrinya Hindun kata, dia bagi duit RM10 nak makan ikan kerapu. Macam mana ya Rasulullah? Boleh tak saya ambil duit daripada simpanan Abu Sufyan tanpa dia tahu, tanpa saya beritahu pada dia. Yang penting saya dapat beli ikan kerapu tadi itu. Lalu Rasulullah SAW, kalau begitulah keadaan kamu, maka boleh kamu mengambil duit suami. Maka ibu-ibu di belakang esok, kalau suami itu agak pelit, agak kedekut, ambillah secukupnya, bukan ambil duit terus beli pokong, jangan. Itu lain pula jadinya nanti. Mana ambil sekadar untuk kecukupan. Itu yang dibenarkan oleh Rasulullah kepada Hindun tadi itu. Hindun tadi itu. Akhirnya Hindun pun mengambillah dengan ketetapan daripada Rasulullah, ambil jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sebab itu apabila seorang suami tadi itu outstation ataupun berada di luar dengan kerja ataupun sebagainya atau bisnes sebagainya, hendaklah isteri tadi itu menjaga harta suami tadi itu. Harta suami tadi itu daripada dicuri ataupun diambil secara yang tak betul, secara yang mana ada 4 ciri kepada isteri-isteri sebagai isteri yang solehah, isteri yang solehah. Yang ataupun kalau ikut di sini sebenarnya ada 5 ciri kepada isteri yang soleh. Yang pertama takwa tadi itu. Sebab takwa ni umum kepada lelaki dan perempuan. Tak kira siapa dia, asalkan dia manusia, hendaklah wajib bagi dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah yang 1, 2, 3, 4 tadi itu, patuh pada suami, menggembirakan suami. Kemudian bila suami bersungguh-sungguh untuk memperbaiki rumah, janganlah satu pihak saja. Yang terakhir ialah memelihara kepada maruah dan juga harta si suami tadi itu. Wallahu a'lam. Saya rasa kita sampai di situ. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan kita, tak kiralah dalam bentuk rumah tangga ataupun kita bermasyarakat atau kita bersosial. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis tersebut menjadikan kita lebih yakin dan percaya bahawa apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW itu wajib kita lakukan. Wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul itu ataupun Nabi Muhammad SAW itu hendaklah kita ambil sebaik mungkin atau laksanakan dengan sebaik mungkin. Apa juga yang dilarang ataupun yang ditegah oleh Rasulullah SAW itu hendaklah kita tinggalkan, fantahu, hendaklah kita tinggalkan. Mudah-mudahan sedikit daripada hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua menjadikan kita lebih yakin dengan Islam sebagai satu agama yang menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Wallahu alam. Terus kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah wal as. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.